Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keprihatinan bersama di rantau Asia Tenggara ASEAN termasuk pengukuhan penggubal Undang-Undang Parlimen ASEAN tentang kepentingan rangka kerja pemulihan komprehensif ASEAN atau ASEAN Comprehensive Recovery Framework ACRF antara disentuh semasa Majlis Kunjungan Hormat kepada Yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Sri Lela Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Seri Haji Muhammad Taib menerima kunjungan hormat daripada Tuan Yang Terutama Datuk Paduka Lim Jock Hoi Setiausaha Agung ASEAN. Majlis kunjungan hormat juga diharap akan dapat mengukuhkan hubungan baik di antara ASEAN dan ASEAN Interparliamentary Assembly AIPA. Yang Berhormat Yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara juga merupakan Presiden AIPA ke-42. Juga hadir semasa majlis kunjungan hormat di bangunan Dewan Majlis, Jalan Dewan Majlis ini dan Ros Aminah binti Haji Ismail, pemangku jurutulis Majlis Mesyuarat Negara. Perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, tiada kes baharu COVID-19 dicatatkan kemarin di negara ini, manakala 3 kes aktif masih menjalani rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan memaklumkan jumlah keseluruhan kes jangkitan kekal 174 dengan kes sembuh seramai 168 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 33 kes. 547 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala 11,271 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Sementara itu, 143 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020, 86,510 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan Talian Kesihatan 148. Lima buah keluarga yang kurang berkemampuan di Kampung Sungai Hancing menerima sumbangan barangan asasi di majlis pembukaan rasmi The Learners Spa Enterprise. Acara berlangsung di kedai berkenaan di The Promenade Samakaya, Kampung Sungai Hancing. Penyampaian sumbangan disampaikan oleh Dayang Saidah binti Wahid, Timbalan Setiausaha Tetap Kemasyarakatan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. The Learners Bar Enterprise ditubuhkan sejak bulan November lalu oleh lepasan graduan-graduan universiti tempatan di negara ini. Yang antara lain bertujuan untuk menyokong usaha dalam mengurangkan kadar pengangguran di kalangan lepasan graduan di samping mengurangkan kebergantungan sepenuhnya kepada pihak kerajaan dalam mencari peluang pekerjaan. Agama Islam menuntut umatnya mencari rezeki melalui jalan yang halal lagi baik bagi memenuhi tuntutan dan keperluan kehidupan sama ada untuk diri sendiri mahupun untuk orang-orang yang berada di bawah tanggungan. Terdapat banyak cara atau jalan yang boleh dilakukan dalam mencari rezeki, antaranya melalui berniaga. Dalam berniaga, antara cara utama yang perlu diamalkan ialah bersikap jujur dan amanah. Itu antara intipati khutbah Jumaat bertajuk bersikap jujur dan amanah dalam berniaga. Para peniaga juga hendaklah sentiasa berhati-hati dan berwaspada dalam menjalankan perniagaan agar tidak terjerumus melakukan apa jua perbuatan yang menyalahi hukum syarak dan undang-undang negara seperti menjual barangan yang haram seperti arak, barang curian, barang seludup dan seumpamanya. Peniaga hendaklah menjalankan perniagaan mereka dengan cara yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kerana hendak meraih keuntungan yang berlipat ganda, maka perkara yang salah pula dilakukan. Perlu diingat bahawa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan Maha mengetahui setiap perbuatan hamba-hambanya, termasuk dalam urusan jual beli. Agama Islam mengharamkan segala bentuk penipuan, baik dalam setiap urus niaga, muamalat ataupun urusan sesama manusia. Akan tetapi malangnya masih juga kedengaran terdapat segelintir orang di kalangan masyarakat kita yang tergamak memperdaya dan mengaburi mata pelanggan dengan pelbagai helah dalam perniagaan
semata-mata bagi mengaut keuntungan. Sebagai contoh menjual Pelbagai inisiatif dilaksanakan oleh Kerajaan ke bawah Dunia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk meningkatkan lagi keupayaan dan kemahiran belia bagi menjadikan mereka usahawan yang mandiri sekaligus dapat memilih keusahawanan sebagai salah satu kerjaya pilihan. Antara inisiatif tersebut ialah program inkubasi Pusat Pembangunan Belia PPB Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan yang bertujuan bagi memberi peluang kepada golongan belia tempatan menggunakan kemahiran yang mereka pelajari. Laporannya bersama Siti Nomazia Cini. Program inkubasi PPB merupakan platform bagi usahawan PPB atau belia yang mahu ingin berkecimpung dalam bidang perniagaan. Ketika ini, 7 belia yang mengikuti program itu aktif menjalankan perniagaan di PPB dan di Stadium Negara Hassanal Bolkiah. Kemari Farm Enterprise, sebuah syarikat yang mengusahakan tanaman hidroponik, Estetika Corporation, syarikat cerita Fabriku Sendirian Berhad, 2 buah syarikat membuat baju dan jahitan pakaian, dan The Sage Polyfox Enterprise, sebuah syarikat yang mengendalikan perkhidmatan baik pulih badan kenderaan beroperasi di PPB. Manakala kedai gunting lelaki Barbeku, kedai jahit Gentleman Stitch dan kedai jahit perusahaan Mazroni BKP dan rakan-rakan aktif menjalankan perniagaan di Stadium Negara Hassanal Bolkiah. Selepas setahun, alhamdulillah lah juga kami ada pelanggan kami sendiri yang selalu mau sayur kami setiap minggu. Masa ni pun kami sudah planning lah untuk expansion yang selepas ini lagi. Bukan saja kami akan fokus secara hidroponik sama sayur, kami akan cuba insyaAllah cuba teknik lain lagi lah macam irigasi. Yang penting mahu mencuba, berani mencuba. Alhamdulillah pendapatan kami pada masa ini lebih RM40,000 lah, RM40,000 Brunei, and then kami punya production sudah melebihi RM20,000 lebih pesos lah. So masa ni due to COVID-19 kami fokus more on local production, so ada hasilnya juga lah. Kami semua berasal dari latar belakang yang berbeza. Pada awalnya kami struggle lah awal-awal pasal tak ada kemahiran, tidak pernah memegang mesin menjahit. Selama kami 6 bulan belajar, dalam masa pun belajar ataupun berbisnes, kami dapat buatlah. Kami ada perancangan untuk membesarkan syarikat ini. Bukan di sini saja, kalau boleh kami ada tempat sendiri. Selain menyediakan tempat dan memberikan kursus secara percuma, PPB juga menyediakan kemudahan lain seperti pemberian geran kepada pengusaha muda bagi meringankan beban untuk memulakan perusahaan. Usahawan-usahawan muda ini bukan sahaja dilatih dan diberi bimbingan, malah terus dipantau sehingga mereka berhasil untuk mandiri dan mencipta nama. Kami diberi grant dari dari KKBS yang bernilai 2,000 lah dari KKBS grant. Lepas itu kami membuat baju sekolah masa tu dari Anda Japim lah tu. Lepas itu kami pusing balik lah modal itu, kami pusing balik sampai inilah kami membuat baju sekolah Anda Yayasan. Kami macam mau jual kedai jahit kami itu menjadi contoh para belia-belia lah, supaya minat dalam menjahit itu boleh dijadikan kerja bah. Untuk membuka kedai ini kami adakan bagi grant sebanyak 2,000 untuk mengkomplitkan barang-barang kami di sini lah, seperti ada kerusi dan ada barang lain-lain lah. Kemahiran kami diajar di Pusat Pembangunan Belia, di mana kami berlatih selama 3 bulan. Sambutan dari publik itu memang alhamdulillah lah. Merasa bangga melihat anak Brunei berani mencebur dalam bidang-bidang macam ni. Sambutan pun ada macam ramai alhamdulillah yang membuat suit. So walaupun kira apa namanya ni masih kirakan bisnes ini masih baby lah tu tapi alhamdulillah lah masih dapat sambutan yang banyak lah untuk mengembangkan lagi bisnes ini lah. Allah dengan grant tersebut akan dapat mengembangkan lagi bisnes-bisnes dan membantu belia-belia kita ni untuk berdikari.
Sejak tahun 2019, hampir RM50,000 diberikan kepada 31 orang penerima geran terdiri daripada 18 buah syarikat. Peluang dan sokongan seumpamanya membuktikan komitmen kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dalam memberikan platform kepada para belia untuk bergiat aktif dalam bidang keusahawanan yang mampu menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Laporan Siti Normazia Jini untuk Berita RTB. Sementara itu, 2 usahawan belia lepasan Pusat Pembangunan Belia PPB yang baru menerima bantuan keuangan geran mikro daripada Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melalui Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan pada bulan Disember tahun lalu menyifatkan penganugerahan geran tersebut sebagai pembakar semangat untuk bergiat aktif dalam bidang keusahawanan. Penganugerahan geran tersebut adalah selaras dengan matlamat Pelan Strategik Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan 2020-2024 bagi memperkasa golongan belia yang dikenal pasti untuk lebih mandiri dan mampu menjana sumber keuangan sendiri. Awang Muhammad Rabi Nur Hafizan bin Rozama dan Awang Muhammad Hadi Fakrullah bin Sordini yang mempelopori syarikat Sich Polyfox Enterprise mengendalikan perkhidmatan mengecat dan baik pulih badan kenderaan dan perkhidmatan mencuci kereta menerima geran mikro sebanyak RM1,600 bulan lalu bagi membantu mengembangkan perniagaan mereka. Saya amat berterima kasih kepada kerajaan kerana menyediakan bengkel tempat kami untuk menjalankan bisnes tanpa pembayaran sewa. Baru-baru ini kami dianugerahkan daripada kerajaan iaitu geran. Geran tersebut mendorong kami untuk berusaha lebih gigih. Program inkubasi PPB berjaya menghasilkan anak-anak tempatan untuk berkecimpung dalam bidang perniagaan sekaligus mampu mengembangkan dan bersaing bersama syarikat lain yang ada di pasaran. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui PPB dengan rakan-rakan strategik daripada pihak industri yang berkenaan akan sentiasa memberikan komitmen jangka panjang khususnya dalam memberikan latihan kemahiran, sokongan dan bantuan. Ia adalah untuk membangunkan belia tempatan menjadi sebuah unit yang berdikari dalam masyarakat yang akan membantu mengukuhkan ekonomi tempatan dan mengurangkan kadar pengangguran di negara ini. Sempena Majlis Ilmu 2020, Kementerian Hal Ehwal Agama, Kementerian Kesihatan, Universiti Islam Sultan Sharif Ali dan Kolej Perguruan Agama Seri Begawan akan mengadakan forum gaya hidup sihat. Sehubungan itu, orang ramai dialu-alukan untuk sama-sama menyaksikan forum tersebut esok Ahad 17 Januari pukul 9 pagi di Masjid Hasan Al-Bolkiah, Pekan Tutong. Forum juga dapat diikuti melalui Instagram mi.brunei2020. Maklumat lanjut layari laman sesawang www.majlisilmu.gov.bn atau media sosial rasmi Majlis Ilmu 2020 melalui Instagram mi.brunei2020 dan Facebook Majlis Ilmu 2020.